Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada TDIs dan juga semua penyelaras kursus sulam yang hadir pada pagi ini. Terima kasih juga kepada wakil PPPA, saya nampak ada Dr. Tahirah tadi. Jadi hari ini tanpa membuang masa lagi, kita mulakanlah taklimat sulam untuk semester 2 sesi 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Rafi'ah daripada University Sustainability Center USC. Jadi hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan pelaksanaan sulam untuk semester inilah. Tidak banyak yang berubah dari segi keperluan pelaksanaan sulam dan sebagainya, cuma just some refreshing of the information berkenaan dengan permohonan dana sulam, dan juga hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan kaedah baru permohonan dana sulam ataupun permohonan pelaksanaan sulam melalui sistem iSIMS, iaitu sistem USC untuk kita monitor projek-projek komuniti ya. Okey. Saya mulakan dengan taklimat berkenaan dengan sulam. So ini persiapan USC dan pelaksanaan sulam ya. Seperti biasa kita akan mengemas kini data komuniti UNIMAS. Untuk semester lepas, alhamdulillah pelaksanaan sulam telah pun tamat dan kebanyakan pelaporan akhir telah pun kami terima daripada fakulti. JPT pun telah telah memohon data pelaksanaan sulam untuk semester lepas daripada UNIMAS dan alhamdulillah kita telah hantar. Untuk 6 fakulti yang terlibat pada semester lepas lah. Ada 4 fakulti lagi memang tak terlibat. Jadi alhamdulillah so far UNIMAS berada on the right track untuk pelaksanaan sulam. Jadi maklumat berkenaan dengan pelaksanaan aktiviti sulam ni kepada yang ada hantar untuk semester lepas lah, kepada penyelaras kursus yang ada menghantar maklumat dalam bentuk berita kepada USC semasa pelaporan akhir tu beserta dengan gambar, kami ada masukkan ke dalam website USC UNIMAS dan juga kami masukkan ke Facebook UNIMAS, Facebook USC ya. Jadi kita berharap pada semester ni dari awal lagi penyelaras kursus bersedia untuk menyediakanlah sedikit write up projek-projek yang telah dilaksanakan bagi kursus masing-masing supaya kita dapat sama-sama promosikan dan bagi visible projek-projek yang tuan-tuan dan puan-puan jalankan bersama dengan komuniti melalui sulam. Semester ni kita masih bersama-sama dengan PPPA lagi dan pengendalian sulam. Tahun ini sulam masih sebahagian KPI program. Jadi masih ada audit lah untuk pelaksanaan sulam. Jadi dokumentasi untuk sulam ni dia ada dalam bentuk akademik dan juga dalam bentuk pelaksanaan lah. So kalau documentation untuk audit HIPS dan juga audit cost file tu ada PPPA. Saya percaya PPPA sudah terangkan kepada pihak fakulti dan masing-masing dah maklum lah ya. Untuk kita mohon hanya certain benda sahaja yang saya akan terangkan nanti. Kemudian untuk semester ini, mulai semester ini dan ke hadapan, USC telah membangunkan sistem online iaitu Integrated Sustainability Information Management System ataupun iSIMS yang kita boleh akses melalui URL inilah https://isims.ia.unimas.my. Okay.
Jadi bagi pertimbangan Jawatankuasa Transformasi Komuniti ataupun JKTK, ini sekadar kita ulang kajilah apa yang kita dah tahu. Aktiviti projek sulam hendaklah bertepatan dengan CLO khusus dan kena pastikanlah komuniti yang dipilih bersedia. Itu dari segi adanya surat ataupun email persetujuan daripada komuniti. Perancangan aktiviti yang jelas bagi pelaksanaan. InsyaAllah kalau kita isi semua bahagian dalam kertas kerja yang disediakan tu kan, InsyaAllah jelaslah aktiviti. Kemudian aktiviti dirangka berimpak tinggi serta selari dengan Sustainable Development Goal. Kita galakkan untuk map kepada mana SDG yang berkenaan dengan projek tersebutlah. Mungkin tak terlalu banyak, just map kepada SDG yang paling berkaitan. Kemudian mempunyai perancangan lestari bagi pelaksanaan program. Kita galakkan kelestarian dalam pelaksanaan projek sulam sama ada kan dalam dua bentuk, sama ada sesebuah khusus tu dia bekerja sama dengan satu komuniti atau dua komuniti yang tertentu dan diteruskan projek tu untuk jangka masa yang panjang, ataupun replikasi kepada satu projek di komuniti tertentu ke komuniti lain. So itu yang kita panggil kelestarian lah. Terdapat perancangan perbelanjaan yang jelas, dan untuk makluman juga sekiranya khusus sulam tersebut melaksanakan projek sulam tanpa bajet, tetap juga kena mengisi mengisi proposal lah, mengisi kertas kerja secara online dalam sistem tadi ya. Ini adalah sebabnya USC sebagai penyelaras sulam Universiti Awam untuk UNIMAS perlu menghantar pelaporan kepada JPT setiap semester. Jadi kita perlukan dokumentasi yang cukup lah, termasuk kertas kerja dan juga pelaporan akhir. So ini saya kira semua dah tahu. USC tugasnya adalah dari segi pelaksanaan program sulam tersebut, ya, dari segi community engagement dan juga sulam monitoring and close out report. Sebab tu kita minta semua projek walaupun tanpa dana sulam ataupun menggunakan dana luar, kena isi jugalah proposal dan juga kena hantar laporan akhir. Dan PPPA dia akan in charge dari segi curriculum development dan juga audit yang berkaitan lah. Kemudian dari segi sulam implementation di pihak fakulti, dari segi course instructor, assessment dan sebagainya lah. Dan juga sulam supervisor, ada setengah fakulti ada sulam supervisor. Fakulti-fakulti yang lain ada yang tak ada juga, cuma itu terpulang kepada fakulti masing-masing maka bagaimana mereka nak menguruskan sulam di fakulti masing-masing lah. Yang penting jalan yang penting projek sulam itu berjalan. Seperti tahun-tahun yang lepas, UNIMAS memperuntukkan 6,000 setahun untuk setiap fakulti bagi pelaksanaan sulam. Jadi untuk semester ni adalah semester 2 2021-2022, tapi kita dah masuk tahun 22 kan, so bajet tu akan start daripada 6,000 baliklah. Macam tahun lepas kita bermula daripada semester 2 juga, semester 2 dan semester 1. Tahun ni pun kita bermula daripada semester 2 juga. So bajet sekarang ni semua fakulti ada 6,000 lah. Cuma terpulang bagaimana nak membahagikannya, sama ada nak bahagi ikut program ataupun ada program yang memang tak nak release pada program lain, yang tu terpulang. Jadi kos ini boleh digunakan untuk cetakan bahan pembelajaran bagi aktiviti komuniti, contoh macam modul ya, ataupun poster. Kalau brosur tu kita galakkan dia dalam bentuk digital lah. Tapi kalau dia satu poster yang kita nak letak permanent in community, yang tu kita galakkan boleh cetak lah ya. Kos lawatan ke tapak projek sulam ya. Catering makanan program dalam komuniti, maksudnya catering makanan dengan komuniti adalah kita ada satu majlis bersama dengan komuniti, so ada makan-makan, so boleh mohon bajet makanan lah. So sila gunakan surat lantikan caterer dalam komuniti dan juga mengisi borang akuan penerimaan tunai yang diperoleh daripada USC. Semua perbelanjaan perlu disertakan dengan bukti pembayaran
dan mendahulukan pembayaran dengan wang sendiri adalah tidak digalakkan. Yang ni saya suka cerita untuk mengingatkan semua penyaras khusus sulam supaya membuat permohonan wang pendahuluan sekiranya ingin membuat pembelian yang tidak menggunakan PO lah. Ada setengah item tu memang kena guna PO. Yang tu kalau nak kalau nak maklumat lebih lanjut lagi boleh berhubung dengan pihak USC untuk double check ya. Cuma untuk perbelanjaan tertentu yang memang tak boleh nak guna PO, boleh membuat pendahuluan wang ya sebelum digunakan. Kita tak galakkan guna wang sendiri tanpa wang pendahuluan ya. So sebaik-baiknya guna wang pendahuluan supaya kita memudahkan kita sendiri nanti bila nak claim. Bila nak buat pelarasan itulah. Kemudian penyelarasan akhir harus dibuat dalam tempoh sebulan dan disertakan dengan resit rasmi serta dokumen yang tepat. Cuma kalau bolehlah, kan USC minta pelaporan akhir tu 2 minggu selepas tamat projek. Saya galakkan untuk penyaras khusus buat sekali penyelarasan kewangan supaya lepas tu semua dah settle lah. Lagi awal kita buat, lagi cepat kita dapat claim lah. Dan permohonan pendahuluan baharu tidak dibenarkan sekiranya penyelarasan belum dilaksanakan. Ini implikasi dia lah kalau kita lambat buat penyelarasan ya. Permohonan perbelanjaan adalah berdasarkan peruntukan yang telah diluluskan oleh jawatankuasa dan bila memohon pendahuluan wang pendahuluan tu kenalah dalam tempoh yang minimum 7 hari sebelum wang pendahuluan nak digunakan. Tapi kadang-kadang proses ni pun ada glitch juga. Jadi kami galakkan untuk penyaras khusus mohon lebih awal ya. So, perbelanjaan tu nanti hanya boleh dilakukan dalam tempoh yang dah dinyatakan dalam kertas kerja, itu satu, dan dalam tempoh yang wang pendahuluan tu telah diterima oleh penyaras khusus. Contoh penyaras khusus buat permohonan wang pendahuluan diluluskan pada 1 April. For example ya, perbelanjaan tu hanya boleh digunakan yang selepas 1 April tu saja. Kalau yang sebelum 1 April tu tak dapat nak claim. So itulah kepentingannya kita buat permohonan tu seawal yang mungkin supaya memudahkan pengurusan projek sulam lah. Jadi dana sulam Unimas adalah tidak dibenarkan untuk penggunaan perbelanjaan bagi bayaran pengangkutan luar bagi aktiviti yang tidak diluluskan dalam kertas kerja. Pelaksanaan bukan berkaitan dengan aktiviti sulam yang telah diluluskan dan perbelanjaan juga tidak meliputi lawatan-lawatan ke luar negara atau lawatan tambahan yang tidak dijustifikasi dengan jelas dalam kertas kerja. Ya. Maksudnya apa yang ada dalam kertas kerja saja kita boleh belanjakan. Maksudnya yang diluluskan lah ya. Ini adalah timeline ataupun garis masa untuk pelaksanaan sulam pada semester 2 sesi akademik 2021-2022. So kita buka dana sulam minggu lepas. So minggu ni adalah untuk penyediaan kertas kerja dan inilah minggu ni adalah untuk taklimat penambahan baikkan pengurusan projek sulam which is hari ini. Kemudian 28 dari bulan 3 penghantaran kertas kerja sulam ke USC. Penghantaran ni adalah melalui sistem iSIM ya, tak perlu hantar hard copy, just hantar dalam sistem saja. Cuma dalam sistem tu nanti dia adalah seperti proses yang sebelum inilah di mana selepas penyelaras khusus isi kertas kerja dan submit, dia perlu disahkan dahulu oleh TD Prasiswazah ya. Untuk khusus sulam memang TD Prasiswazah lah kena lulus kena approve kena endorse ya. Kemudian disahkan pula oleh dekan. Dia ada 2 lapis sebelum dia sampai ke USC. Jadi kita mohon semua proses tu kalau boleh siapkan dalam inilah tarikh 28 hari bulan 3 ni ya. Sebelum pukul 5 petang kalau saya tak silap ya. Untuk proses yang seterusnya. Kemudian kita ada mesyuarat JKTK 31 bulan 3. Dia punya tentatif lah. And then minggu ketiga selepas mesyuarat JKTK kita akan maklumkan
senarai jaya dan tidak jaya, kebanyakannya jaya lah sebab memang khusus sulam kan. Cuma the matter ada pembetulan diperlukan ataupun tidak pada kertas kerja itu saja ya. So pemberitahuan kebiasaannya akan melalui email. Kita ada satu surat yang kita bagi secara soft copy lah untuk menyatakan memang semester ini pensyarah tersebut ada buat khusus sulam lah dan melaksanakan sulam. Kemudian pelaksanaan sulam bersama komuniti dijadualkan minggu 4 hingga minggu 12. Ini yang kita sarankan, tapi mungkin juga penyias khusus ada plan yang berbeza mengikut kesesuaian komuniti masing-masing lah dengan pelajar masing-masing. Tak apa. Cuma pada minggu ke-13 kita perlu dah bersedialah untuk penyediaan laporan akhir sulam dan penyelarasan dan tuntutan perbelanjaan sulam. Kemudian by minggu ke-14 penghantaran laporan akhir sulam ke USC dan di situ juga kami akan menyelaraskan data sulam untuk semester 1, 21, 22. Okey. Ini adalah catat ahli permohonan sulam. Penyias khusus akan isi borang permohonan dan menghantar permohonan. Jadi lepas tu kita ada mesyuarat JKTK. Selepas diluluskan akan ada surat tawaran, kemudian pelaksanaan sulam. Lawatan pemantauan ni kadang ada kadang tak ada. Cuma pemantauan kita buat dari segi laporan akhir itulah. Kita akan lihat pada laporan akhir kecukupan dokumen dan juga penempatan kepada sama ada projek tersebut menepati atau tidak sulam ya. Okey. Dari segi pengurusan projek sulam, mula kita ada permohonan projek sulam yang seperti saya terangkan tadi. Kemudian dari segi laporan akhir perlu dihantar selewat-lewatnya 2 minggu selepas projek tamat. Yang mana kita galakkan sekali penyelarasan kewangan dibuat sekali lah bersama-sama dengan penghantaran laporan akhir. Permohonan dan laporan akhir ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan memang dihantar melalui iSIMS ya. Kita tak perlukan hard copy lagi sebab endorsement semua dibuat melalui sistem. Untuk laporan akhir perlu sertakan sekali dengan gambar pelaksanaan sulam dan juga saya terkeluar daripada meeting sorry ya. Okey, sampai mana? Nampak macam tu tadi. Kita dah di yang kedua tadi kan, pre and post program survey ataupun testimonial community ataupun surat penghargaan community. Kena ada salah satu daripada ni lah ya. Kemudian laporan kewangan program. Dan satu lagi yang tak ada dalam senarai ni tapi kita minta lah semua penyelaras khusus sulam untuk hantar, iaitu a brief synopsis or write up on the program supaya kita boleh sekalikan dengan gambar tu untuk kita masukkan ke dalam website USC, masukkan ke dalam berita Unimas bahagian komuniti dan juga masukkan ke dalam social media USC. Yang ni untuk visibility lah. Yang ni kita minta daripada penyias program untuk hantar bersama dengan laporan akhir ya. So penghantaran permohonan dan laporan akhir adalah melalui sistem iSIMS. Manual pengguna ada dilampirkan sebelum ni dalam email Dr. Syafiq ya. Okey, akhir kata USC dan PPPA komited membantu fakulti bersama-sama menjayakan sulam dan akan bekerjasama memastikan aktiviti berimpak tinggi dapat dilaksanakan dan memenuhi keperluan komuniti. Dan sama-sama kita mempraktikkan amalan kewangan yang bertanggungjawab dan terancang untuk pelaksanaan projek sulam dan memastikan aktiviti sulam dikemas kini dan direkod dalam Speed Unimas secara sistematik. Yang ini adalah tindakan USC lah. Oleh sebab kita nak merekod dalam Speed Unimas ni, maka kita perlukan kerjasama daripada penyaras-penyaras khusus sulam untuk menghantar laporan akhir bersama dengan dokumentasi yang lengkap ya. Kita komited jugalah untuk menjadikan pengurusan sulam Unimas merupakan satu amalan terbaik di Malaysia. So far memang kita agak terkehadapan dalam pengurusan atau governance sulam dalam kalangan universiti awam ya. Jadi kita harap kita boleh kekalkan perkara-perkara yang baik ni lah. Oh lupa saya nak share tentang
khusus sulam by semester ya. Takut ada yang khusus yang tertinggal di sini ataupun yang tak perasan rupa-rupanya khusus sulam semester ni ya. Kalau daripada FSDS kita ada ni 3 khusus. Kemudian sorry ya. Kita ada 3 khusus. FSGK ada berapa khusus ni? 3 khusus juga. Ada yang sama kod ya, ada yang tak sama. Okey, ni mengikut program, ada 4 program. Betul FSGK Kejap, Dr. Afiq. Saya kena simak balik yang animation tu. Nanti saya confirm balik. Oh, animation Okey, baik. Boleh. Doktor. Ya? Saya rasa animation tu belum lagi sebab kita baru CQI. Hari tu saya bagi tahu 2 khusus ni je. Sebab kita baru CQI sebelum start. Okey, yang ni belum Belum. So hanya pengusaha acara kesenian dengan asas kesewanan dan seni je. Ini belum. Thank you. Okey, terima kasih Dr. Sal. Alright. Untuk FBK komunikasi strategik, untuk FEB kita ada 1 khusus, tapi untuk 5 program lah. 6 program. 6. Untuk 5 program 1 khusus dan untuk kewangan ada 1 khusus. Salam Dr. Rafi'ah. Oh, untuk yang FEB salah Ada 1 lagi, ada 2. Ada 2 khusus kah? 1 lagi PBL 1163 pengantar linguistik antropologi. Oh, untuk FBK kah? Ya, untuk FBK ada 2. Ada 2 PBL 1163 pengantar linguistik antropologi. Okey. Okay, terima kasih. Okay, saya catat dulu kat sini. Untuk FEB kita ada 2 khusus untuk 6 program. Kemudian untuk FSPM khusus kaunseling rasanya ada 1 sajalah. HRD ada ke? Dr. Wan Norizan, SEM ni ada ke? Saya punya tak ada, dia semester 1 saja. Untuk cognitive science. Itulah yang rasanya Dr. Emma dah bagi tahu few days ago. Ini tak ada. Hanya kaunseling sajalah untuk FSKPM, untuk FSS. Dr. Rafi'ah, untuk FBC, komunikasi strategik tu semester 1. Oh, yang ni semester 1 Jadi yang antropologi tu semester ni. Okey, baik. Jadi saya catatkan Thank you Doktor. Okey, kemudian untuk FSSK ini senarai khusus semester 2. Dr. Regina adakah? Ada. Okey kan ni Doktor? Rasanya that is what dalam list lah. Okey. Hari tu. Dr. Rafi'ah, maaf ada pembetulan bagi WA15 tu International Relations, kolom row yang kedua untuk FSS. Okey. Kedua ke bawah SSA 3204 tu salah, tak ada. Tak ada Ini tak ada. Okey. 3234 saja dan nama kursusnya politik dunia membangun. Dunia membangun Ya. Okey. Ini tukar jadi dunia Okey. Terima kasih. Ada satu lagi untuk FSS ya. Ya. Untuk FSS ni. Okey. Ya, SSF 2193 Introduction to Borneo Archaeology yang akan dijalankan semester ni. Oh, ada satu lagi Dr. Nick. Nanti saya kontak. Ya, betul. Okey, tak ada tersenarai kat sini. Alright. Okey, terima kasih. Nanti saya cek double check. And then untuk FAB semester ni ada 2 khusus. Kod berbeza, nama khusus sama daripada 2 program. And then untuk FPSK untuk perubatan semester 2, kejururawatan semester 3. Dr. Rafi'ah, for kejururawatan dia actually ada 2
2 trips. One in semester 2, which is running right now, started. And then ada semester 3 pun ada one more group. There's 2 cohorts lah. Oh, okay. This year. Terima kasih Dr. Zuraina, Dr. Dayang. Okay, thank you. Okay. For perubatan, is it you lah? Okay, Prof Dayang. Ya, go ahead. Boleh teruskan. Okay. Untuk family health 1 itu sebenarnya course semester 3. Untuk family health. Oh, dia Ya. sebenarnya course semester 3 kah? Ya. Oh, okay. Salah lah ni. Tapi aktiviti dia memang diadakan awal lah, dijalankan awal. Okay. Alright, okay. Baik. Thank you. Ada lagi sebarang pembetulan? Nariman ni. Dr. Fiah Nariman kat sini. So kebetulan dia doktor perubatan, kita ada 2 khusus actually. MDP 10702 tu yang kata semester 3, and also we have year 2 MDP 20902 family health 2. MDP? Okay, 20902. 0902. Okay, we are running it in semester 3 jugalah. Okay. For nursing, for nursing betul Dr. Madam Dayang tadi cakap, tapi kita ada course tapi kod tu lain, yang MDJ 4432. 4432 we run in semester 2, semester 2, and 3822 we run it in semester 3. Oh, okay. Okay, faham ah? So this is the clash only for this year je. Otherwise only jururawatan kita ada 1 je, Sulam. Okay, baik. Okay, just for this year. Okay, thank you. Okay, that's all. Okay, thank you. Okay, nanti saya susun baliklah. Okay, terima kasih di atas maklum balas semua. Okay, saya share satu lagi file, which is on manual iSIMS. Okay, so untuk Dr. Rafiah, saya rasa FSKTM tak tersenarai untuk semester ni. So dia khusus yang sama untuk SEM 1 dan SEM 2, cuma cover program lain lah. Khusus sama, TMM program berbeza kan? Program yang berbeza. Minta maaf. It's okay. Okay, nanti saya Okay, terima kasih. Okay, thank you. Okay, jadi untuk penggunaan iSIMS bagi permohonan, saya terangkan secara ringkas dahulu melalui manual ni lah, walaupun manual ni dah dikongsikan oleh Dr. Syafiq sebelum ni dalam email. Tak apa, kita go through dahululah. Okay. Jadi iSIMS ni tujuan dia kita perkenalkan pada tahun ini adalah untuk menggantikan sistem permohonan projek kelestarian dan projek komuniti yang sebelum ini dilaksanakan secara manual, untuk membantu dan memudahkan ketua projek untuk memohon, melaksanakan serta melaporkan segala projek kelestarian dan projek komuniti yang dijalankan agar proses lebih lancar dan teratur. Jadi kita juga selarilah dengan inisiatif untuk ke arah digital dan mengurangkan penggunaan kertas dan sebagainya, supaya kita boleh laksanakan proses permohonan dan pelaporan dengan lebih berkesan dan efisien. Okey. Jadi sistem ni dia akan membantu projek leader untuk memohon, melaksanakan, monitor dan juga melaporkan projek-projek sustainability dan juga projek community. Okay, siapa yang menggunakan sistem iSIM ni? Okay, yang menggunakan sistem iSIM ni adalah dekan, timbalan dekan. Kalau di institut yang ingin nak mohon untuk buat USR dan sebagainya, atau ada dana lestari dan sebagainya, yang tu akan melibatkan pengarah, timbalan pengarah lah. Okay. Jadi aksesnya adalah seperti yang tertera di sini. Deans, Deputy Deans, they are able to view all sustainability and community projects under their own faculty. Project leader or lecturer, they can apply fund from USC and implement, monitor and report their project.
and also USC administrator termasuk saya dan juga Dr. Syafiq, Puan Nur Razia to review and approve each project application, ensure the approved budget is appropriately managed, monitor the project implementation and review the final report. So ni adalah 3 kumpulan yang boleh akses kepada projek boleh akses kepada sistem iSIM. So sama ada non-academician boleh akses ataupun tidak, jawapannya boleh akses kalau mereka adalah project leader lah. Contoh macam nak apply dana lestari, yang tu kan kita tak terhadkan kepada academician, so mereka juga boleh akses ya. Jadi untuk mengakses sistem ni boleh pergi ke website USC. Kalau tak ingat dia punya URL lah, boleh pergi ke website USC, just klik di homepage USC ni, sistem USC, nanti dia akan redirect ke sistem ni lah, iSIMS. Okay. Ataupun option tu boleh terus save dan set as favorite link ni dalam komputer masing-masing dan akses terus bila-bila masa yang nak menggunakan. Kita perlu login dengan Unimas ID walaupun dia ada option login with Google. Login with Google ni adalah untuk orang di luar Unimas lah. Yang dari dalaman Unimas, dia login with Unimas ID. Untuk apply projek baharu, kalau kita lihat bila kita buka, bila kita login kan, dia akan terus nampak dashboard macam ni. So dalam dashboard ni ada pelbagai benda termasuk project list, report list, project management, lookup setting. Lookup setting ni biarkan saja, dia lebih kepada management by USC. So yang akan berkenaan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah dari segi apply project, my project dengan my report. Okay, so untuk apply project kita klik kepada apply project. Kemudian dia akan masuk ke paparan seperti inilah. Paparan yang ada colourful boxes ni kan, abstract punya lukisan ni. So dia akan ada 3 jenis projek disenaraikan di bahagian apply project. Nombor 1 USR, nombor 2 Sulam dan nombor 3 community project. So pilih Sulam. And then apply now. So dia akan keluar kertas kerja macam ni lah. Format kertas kerja dan benda-benda yang nak isi ni dia exactly the same macam kertas kerja hard copy tu. Cuma kita kali ni isi dalam sistem. Okay, so kita akan isikan maklumat berkenaan dengan projek seperti sebelum ni lah. Seperti mana yang kita isi hard copy dahulu ya. Cuma yang ni adalah soft copy. Okay. Dah fill in all necessary information. Kita klik, kalau belum nak submit boleh klik save lah di sebelah kiri. Tapi kalau nak submit boleh klik submit ya. Okay, so selepas submit tu dia akan ada kita akan boleh lihat lah sekarang status kertas kerja tu dekat mana. Adakah dekat TD ataupun dekan ataupun di peringkat USC. So akan nampak di situ ya. Okay, kemudian kalau dah hantar, dah approve, dah menjalankan projek tu, kita nak monitor dan manage projek tersebut, kita boleh klik my project pada dashboard tadi. Once kita login, kita nampak dashboard. Dalam dashboard tu ada my project, boleh klik kat situ. So kita akan nampak senarai ikut kategori lah. Memang akan ada 3 tab kat situ, Sulam, USR dan Community Project. Kita klik bahagian yang berkenaan dengan kita. Contoh untuk ini adalah projek Sulam, kita akan klik Sulam lah. My Project, klik kat My Project tu. Lepas tu dia akan keluar senarai projek yang kita handle dan akan nampak kita dah di peringkat mana lah. Dan apakah action yang seterusnya. Kalau macam Sulam ni biasanya dia tak ada progress report, dia terus kepada submit final report kalau dah approve tu. Okay. So kalau katalah kita ada benda nak edit dalam borang permohonan masa kita isi proposal tu kan, boleh klik pencil ni, ikon pencil ni, kemudian boleh edit and then boleh save. Tapi kalau dia sudah approve by USC, dah tak dapat edit lagi lah. Dia cuma boleh approve selagi dia belum sampai USC. Macam itulah ya. Okay. To submit final report, just klik submit final report.
Oh ya, itu sajalah. Dia akan keluar aspek-aspek yang diperlukan lah dalam sebuah final report, sama macam borang hard copy yang sebelum ni untuk final report ya. Ringkas saja sebenarnya. Saya harap penyias khusus dapat pastikanlah menghantar final report. Dia tak susah, dia just ringkas saja. Saya tunjukkan sedikit paparan sebenar sistem ya. Sekejap. So ini paparan dashboard tadilah yang dalam manual tadi tu kan. Kalau kita buka sistem tu boleh nampak dashboard macam ni lah. Boleh tengok project list. So contoh kalau USR. Saya ada satu lah. Macam ni tu contoh lah. Kita bolehlah klik kat sini. Tapi untuk yang ni untuk sulam lah. Sulam saya belum isi lagi. Saya pun ada juga kursus sulam semester ni ya. So di sinilah kau nampak. Okay, ni. Saya boleh nampak ni semua sebab saya admin. Tapi kalau saya klik project management, saya hanya nampak my project lah. Di sini. Contoh my project tak ada lah sebab saya belum isi lagi. Okay. So kalau nak apply tadi tu, klik apply project. Apply project, masuk dekat sulam ni dan sebagainya. Okay. Okey, itu saja taklimat yang saya dapat berikan untuk pengurusan projek sulam semester ini. So kalau ada sebarang pertanyaan, saya mengalu-alukanlah tanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum Dr. Rafiah. Waalaikumsalam. Sikit, saya ada soalan. Memandangkan kita dah pakai sistem baru ni. So di FSCK kita ada kursus sulam GKA 1123 asas persawanan dalam seni yang dikongsi oleh 2 program. Okay, jadi saya nak tahu setiap program tu perlu hantar kertas kerja yang berbeza ataupun satu kursus satu kertas kerja sahaja? Satu kursus satu kertas kerja. Okey. Terima kasih doktor. Sekejap. Pelaksanaan dia sama ke? Ketua projek dia sama? Ketua projek lain lah sebab ada 2 program dan komuniti pun komuniti yang berbeza. Komuniti yang berbeza. Macam ni. Boleh isi satu sebab macam contoh FSKTM pun ada situasi yang sama jugalah. Dia satu kursus tapi banyak program kan. Boleh isi satu, cuma dalam attachment tu jangan lupa untuk attach each program punya perancangan. Okey. Okey, terima kasih komuniti mana dan sebagainya lah. Okey, terima kasih Dr. Rafiah. Okey, ataupun saya cuba cek dekat sini kejap tak teringat pula ada ni macam tu sebab ni course code ni. Boleh tak kita contoh tak dapat no item pang. Dr. Rafiah. Ya, Dr. Dolly. Hai, kalau yang macam tadi itu kan, persoalan saya ialah kalau kursus tu dikongsi oleh banyak program, namun untuk apply projek tu satu saja dekat sini, tak mempengaruhi bajet kah? Sekejap Mungkin projek-projek lain juga mempengaruhi bajet yang lain kan? Ya, sebenarnya lah kalau kita mohon sebelum ni secara hard copy, kita gabungkan contoh macam FSKTM lah, saya suka guna contoh sebab memang satu kursus untuk banyak program kan. Bajet tu apply sekali, tapi dalam breakdown of budgets ada diberitahu ni lah, ada diberitahu breakdown untuk each program punya aktiviti. Cuma yang ni saya tak tahu sebab pakai sistem, saya nak tengok dulu dapat ke tak ni. Tak dapat isi 21, 22 tak dapat isi.
Nanti kena tanya dah dengan ni. Okey, terima kasih atas soalan tu ya. Nanti saya akan confirmkan melalui email. Sama ada boleh kongsi kod ataupun tidak sistem wise. Nanti saya akan minta advice daripada CITDS dahululah. Ya? Selepas pandang kami dengan perkara ni. Terima kasih ya. Okey, ada persoalan lain? Good morning. Morning. Yeah, I'm Rosalia from medical. For family health 1 and family health 2. Tadi kan dia punya the first kriteria untuk boleh isi yang sulam ni persetujuan komuniti kan? Ya, doktor. Sekarang our program ni masih guna community secara maya. Kita tak ada spesifik community macam yang ada satu orang ketua kampung macam tu tau. So what can we do ya? Okey, kalau macam tu doktor cuba guna borang pendaftaran peserta. Boleh? Pendaftaran peserta boleh? Kita ada senarai peserta lah, dia ada persetujuan untuk participate. So dia ada satu statement yang menyatakan dia bersetuju untuk participate lah. Yang pastikan peserta tu dia isi address dia kalau boleh. Okay. Yang itu kita ada, memang ada name list dia lah. Should be okay, doktor. Alright, thank you. Ya, semester ni masih boleh buat e-sulam atau boleh buat hybrid atau boleh buat face to face lah insyaAllah ya. Should be no problem. Sorry, tadi saya terlepas pandang regarding the budget yang 6,000 tu untuk satu fakulti ataupun untuk setiap kursus sulam. Okay, 6,000 tu adalah untuk setiap fakulti untuk 1 tahun. Maksudnya combine semester 1 dan semester 2. Tapi sekiranya fakulti merasakan ada projek berimpak tinggi yang memerlukan bajet yang lebih daripada cap tu kan, lebih daripada 6,000 tu, boleh cuba kemukakan permohonan juga untuk pertimbangan JKTK lah. Kita akan melihat sama ada dapat nak bagi ataupun tidak lah, sebab ada certain fakulti memang tak ada menggunakan pun, dan ada certain program tu memang tak menggunakan. So dari meeting JKTK tu kita akan berkongsi resources lah mana yang ada. Terima kasih doktor. Sama-sama. Dr. Rafiqah, Sal, PJK. Okay, kalau itu yang mana yang penyelaras khusus, kalau dari peringkat kami, dekan dan timbalan dekan, sebab bila nak approve dia bahagian admin, kan? Betul. Sebab proses dia once dah submit sampai dekat saya ataupun dekan. Cuma sebab saya check kalau yang saya punya interface ni masih as if saya nak apply. Bukan saya meluluskan ataupun endorse the project. Okey. Untuk makluman Dr. Sal, kita dah masukkan nama semua Timbalan Dekan Prasiswaza dan Timbalan Dekan AIS sebagai orang yang boleh endorse kertas kerja permohonan daripada fakulti lah. Cuma mungkin sebab belum ada kertas kerja masuk untuk Dr. Sal approve. Okay. So kalau ada kertas kerja masuk tu, dia akan ada action button lah, senarai projek yang Dr. Sal boleh view dan approve. Okay, alright. So dia belum keluar lagi lah, sepatutnya ada lah. InsyaAllah ada. On the way. Okay. Boleh pergi ke project list nanti ya, Dr. Sal? Okay, alright. Okay, thanks. Assalamualaikum Dr. Rafiqah. Waalaikumsalam Dr. Okay, ini sebab kita dah berkumpul dekat sini, mungkin saya boleh raise isu ni juga untuk semester 1, next semester punya sulam course. Contohnya macam saya punya khusus lah untuk next semester kan. Because yang next semester tu starting from September kan. Jadi bila kita apply tu berserta dengan dana, jadi macam contohnya last year saya dapat surat tawaran tu di-emailkan kepada saya 7 Disember. So surat tu bertarikh pada 29 November. Jadi bila saya nak guna bajet, account dah tutup because the end of the year kan. And then bila saya nak guna balik early of the year tu January,
Tapi kursus itu tamat pada 16 Januari. So saya hanya ada masa 2 minggu sahaja untuk menggunakan bajet itu, untuk apply dan proses bajet tu. Tapi disebabkan bajet tu peruntukannya untuk untuk membayar hosting ICT punya things lah. So saya kena through ICT punya jawatankuasa. Jadi mengambil masa. Jadi saya pun buat keputusan untuk tidak menggunakan dana itu. Jadi mungkin untuk next semester pihak USC boleh awalkan sedikit surat tawaran tu supaya saya boleh, ataupun pensyarah lain pada semester 1 tu boleh guna dana sebelum akhir tahun. Macam itulah. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Wan di atas pandangan tersebut. Kita ambil maklum dan insyaAllah akan cuba perbaiki untuk semester 1 nantilah insyaAllah ya. Dr. Wan, terima kasih ya. Okay, sama-sama. Okay, ada sebarang soalan lain? Kalau nak tanya soalan dengan PPPA pun ada wakil ni. Dr. Tahira ada. Alright. Jadi, okey, kalau tak ada sebarang pertanyaan ataupun sekarang ni mungkin belum timbul pertanyaan sebab belum isi dalam sistem kan. So kalau lepas ni nak isi dalam sistem, kalau ada sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Dr. Syafiq lah. Dalam email tu ada email address Dr. Syafiq, dan sebelum ni dalam manual iSIM tu pun ada email address Dr. Syafiq. Boleh berhubung dengan dia lah untuk maklumat lanjut. Untuk makluman, Dr. Ahmad Syafiq ni dia adalah penyelaras di USC dan memang dia yang handle untuk semua projek-projek sulam lah di UNIMAS. Okey, saya rasa sebab tak ada soalan lagi, kita akhiri ataupun tangguhkan dahulu sesi tadi. Assalamualaikum. Oh, Dr. Farida. Ada soalan tak? Saya Farida je. Doktor, boleh dapatkan slide pada hari ini sebab saya ada meeting pada masa yang sama. Jadi saya tak dengar sangat apa yang dibincangkan semasa ni lah. I got another meeting. Slide dengan recording nanti insyaAllah kita akan kongsikan ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, kita tangguhkan dahulu sesi taklimat sulam kita untuk semester 2 2021-2022. Pihak USC mengucapkan selamat maju jaya dan mendoakan semoga projek sulam yang dijalankan pada semester ini berjalan lancar dan juga memberi impak yang terbaik untuk pelajar kita dan juga komuniti. Terima kasih kepada semua penyias kursus sulam dan TDIs dan TD Prasiswazah yang datang pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan have a nice day.